Hello, hi guys, selamat datang ke channel YouTube aku. Kalau korang baru dalam channel ni, korang boleh support aku dengan like video ni dan subscribe aku punya channel. Hari tu 3 bulan lepas aku dah buat satu first unpack untuk 2020 dan antara barang yang ada dalam tu adalah sebuah earphone yang tak terfikir di akal aku. Dan untuk video kali ni aku nak review earphone tu, iaitu Plexton DX6 3 Hybrid Detachable. Korang nak tahu apa yang pelik dengan 3 Hybrid Detachable ni? Jom saksikan review ni. Jadi yang pertama kita tengok segala kotak-kotak yang ada. Lain kotak, lain item. Maaf guys, beli barang dari China memang packaging yang sampai macam hanet sikit, tapi tak apa, item dia masih lagi berfungsi dengan bagus. So jom bedah apa yang ada dalam kotak ni. First, kotak kecil ni adalah wire untuk sambung kepada phone korang. So korang boleh pilih sama ada korang nak type C ataupun 3.5mm jack. Ok, yang besar sikit ni adalah earphone itu sendiri. Dalam ni adanya manual dan 3 lebihan ear tips yang berbeza saiz mengikut kesesuaian kepada telinga korang. Bukan tu saja, dia juga ada klip yang mana kalau korang nak pakai klip ni, mungkin ia berfungsi untuk pensyarah yang sekarang untuk buat online class. Yang nipis dan besar ni adalah wireless module untuk earphone ni. Dalam kotak ni adanya manual dan kabel untuk charge dan dia menggunakan kabel micro USB. Korang mesti pelik kan kenapa asing-asing macam ni? Inilah specialnya dengan Plexton DX6. Korang nampak tak dia ada tulis secoet MMCX dekat sini dan MMCX dekat sini. Ini adalah pin penyambung antara wire biasa dan juga wireless module untuk earphone ni. Sebelum kita pergi kepada dia punya sound quality, so aku nak tunjukkan macam mana cara-cara korang nak pasang benda ni. Korang ambil earphone tu, sambungkan ke wireless module ataupun wire biasa. Untuk wire biasa, korang tak perlu kisah pun sama ada di sebelah kiri ataupun kanan. Tapi untuk wireless module ni, korang kena pilih ikut kesesuaian lah. Normal kebiasaannya, kita akan pilih macam ni. Jadi ini di sebelah kanan dan ini di sebelah kiri. Korang jangan risau sebab di earphone ni dia ada indikator yang mana up untuk kanan dan L untuk kiri. Dengan adanya double magnetic coil ni, hasil yang aku dapat sangat-sangat superb dan dia punya bass memang padu. Dan bukan tu saja, aku ni bila aku dengar muzik, aku nak macam aku ni berada dekat konsert tu dan aku duduk betul-betul depan stage. So aku boleh dengar suara daripada ataupun sound daripada speaker sebelah kanan, speaker sebelah kiri, speaker betul-betul dan kat depan aku. So aku nak rasa hype macam tu. Jadi kalau korang ni jangan jenis sama macam aku, kalau stres-stres dengan lagu kuat-kuat, yes, kita geng. Hai. So yes, Plexton DX6 ni mampu bagi aku suara ataupun sound quality yang aku nak. Contohnya aku nak bass padu dan aku nak sound dia kuat macam aku berada dekat konsert. Dari segi calling pula, memang tak ada masalah langsung sama ada kau nak calling ke, kau receive call ke, memang tak ada masalah. Kau boleh reject call semua. Untuk gaming pula, kalau bunyi tembakan ataupun bunyi tapak kaki tu memang korang dengar dengan jelas kalau korang main PUBG. Korang boleh dengar di sekeliling korang. Contohnya kalau tapak kaki tu korang boleh tahu dia datang dari mana. Dan tapak kaki tu korang boleh tahu sama ada dia jauh ataupun dekat. Kalau korang nak tahu penggunaan DX6 ni, dia punya penggunaan sangat-sangat banyak. Dan untuk wired punya, aku post dekat sini. Dan untuk Allahuakbar, kalau korang nak tahu cara-cara penggunaan Plexton DX6 ni, kalau untuk yang wired punya, korang boleh tengok dekat sini. Dan kalau untuk Bluetooth punya, korang boleh tengok dekat sini. Pada mulanya aku tak berapa nak selesa pakai Plexton DX6 ni. Sebab dia punya earphone ni, korang tengok dia punya getah. Korang tengok dia punya getah, korang nampak dia punya bilah kan. Dia punya getah tu ada dua macam tempat tajam. So bila korang masuk dalam telinga, korang rasa macam painful bila dia bergesel-gesel. Lagipun dia punya ni, dia punya dual engine ataupun double magnetic coil ni membuatkan dia punya berat. Jadi macam korang terkesan lah dengan dia punya berat. So dengan berat yang ada dan membuatkan dia rasa tak selesa dekat sini, so dia akan jadi bergeser-geser dan korang rasa tak selesa dengan telinga aku. Tapi terima kasih kepada Plexton sebab dia bagi external ataupun external, apa kejadahnya dia bagi extra ear tips. So extra ear tips tu aku gunakan untuk aku pakai dan yes, dia sangat-sangat selesa dengan aku punya telinga. Dan walaupun korang rasa sedikit berat dia punya earphone ni,
kalau nak digandingkan dengan ni lagilah berat korang rasa. Nak digandingkan dengan tali ni korang akan rasa lagi berat. Tapi disebabkan dia punya grip pada telinga tu, membuatkan korang rasa selesa kalau korang pakai. Bukan korang lah, kalau aku pakai yang ear tips yang dia bagi tu. Ok, so jom kita pergi kepada kelebihan dan kekurangan Plexton DX6 ni. Dia punya kelebihan yang pertama adalah dia mempunyai 3 hybrid detachable, yang mana korang boleh pilih sama ada korang nak beli yang Type C ataupun 3.5mm jet. Dan korang boleh tambah dengan wireless module macam aku. Korang boleh tambah yang ni punya. Kelebihan yang kedua, macam aku cakap tadi, dia dapat bagi aku audio yang aku nak dan hasil bunyi yang mantap. Jadi kita beralih kepada kelebihan yang ketiga. Kelebihan yang ketiga adalah dia punya build quality. Kalau korang tengok build quality Plexton ni, dia memang build quality dia memang sangat-sangat solid. Dan build quality wireless module dia pun memang bagi aku sangat-sangat cantik. Dan dia seakan-akan yang premium punya macam tu. Next adalah kelebihan yang keempat, iaitu wireless module ni. Dia punya wireless module punya bateri ni dia tahan sehingga 10 jam. Aku perlu berjaga daripada pukul 11 malam hingga 9 pagi dengan aku dengar lagu, aku main game, aku tengok movie, untuk habiskan 1 kali cas penuh untuk wireless module ni. So bagi aku memang sangat-sangat lama lah. Tadi kita sembang pasal kelebihan. Yang ni aku nak sembang pasal kekurangan dia pula. Kekurangan dia yang pertama adalah dia punya wire ni. Kalau korang tengok dia punya wire ni, dia macam seakan-akan kena jalin macam tu, jalin rambut macam tu. Dan dia sangat keras. Dan bagi aku kalau keras ni macam tak best lah. Keras bila kena tu macam kau rasa macam dia keberadaannya tali ni. Kalau korang pakai getah, korang tak rasa sangat ada tali tu. Dan bukan tu saja, dia tak membantu pun untuk nak mengelakkan benda ni daripada tersimpul. Ok, next kekurangan yang kedua adalah dia punya wireless module ni. Wireless module ni, dia punya port pengecasan adalah jenis micro USB, bukannya Type C. Tapi since dia punya standby time yang lama macam aku cakap tadi, bagi aku no problem lah. Kekurangan yang ketiga adalah gaming experience. Gaming experience yang korang main menggunakan wire biasa je, tak ada masalah langsung, tak ada lag, tak ada latency. Tapi untuk wireless module ni, kalau korang pakai, dia punya latency tu memang tak boleh bawa bincang. Contohnya, korang main PUBG kan. Korang main PUBG, bila korang jalan tu, korang dah 3 step baru korang boleh dengar step korang tu. So bagi aku, kalau dah 3 step delay macam tu, memang tak best lah. Bukan tak best, memang tak layak untuk korang nak guna untuk main game. Korang mesti fikir kan, kalau ada wireless ataupun bluetooth macam ni, memang senang untuk bersukan. Tapi malangnya tak. Sebab apa? Sebab korang boleh tengok klip ni. Inilah sebabnya aku cakap wireless module ni dia tak sesuai untuk buat pergi jogging. Sebab apa? Sebab bila korang jogging dan korang ada hentakan sedikit, korang punya wireless module ni dia akan hentak di bahagian bawah leher ni. Dan korang akan sakit di bahagian sini. Dan yang last sekali adalah kekurangan yang kelima. Kekurangan yang kelima ni adalah kalau korang tengok pada pin yang aku cakap tadi, MMCX pin tu, bila korang letak dekat telinga kan, bila korang pusing ni, di bahagian sini, bila korang pusing, kadang-kadang korang akan rasa macam bunyi pasir bergeser macam tu. So bila korang dengar lagu kan, bila korang gerak-gerak, kadang-kadang dia akan terpusing sendiri. So dia akan bunyi lah macam geseran pasir macam tu. So tak best lah. Dan dia mengganggu korang punya kenikmatan mendengar lagu tu. Ok, dah habis kita punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kita nak sembang tentang dia punya harga pula lah. So untuk harga adalah RM130 kalau korang beli termasuk dengan wireless module ni. Kalau korang nak beli yang wire ni saja, harga dia adalah dalam RM80 hingga RM90. Jadi adakah recommended oleh aku untuk korang nak beli Plexton DX6 ni? Bagi aku, kalau korang yang tak ada kekangan bajet dan korang nak merasa keunikan ataupun kepelikan pada earphone korang, boleh tukar-tukar macam ni, yes, korang boleh beli. Dan hasil sound dia pun memang sedap macam aku cakap tadi. Tapi kalau korang jenis ada kekangan bajet, aku tak syorkan korang beli earphone ni. Ok, ini adalah sound daripada Plexton DX6 ni, daripada dia punya mic sendiri. Dan ini adalah cara-cara korang nak join kontes giveaway. Yang pertama adalah korang kena subscribe aku punya channel. Yang kedua, korang kena like video ni. Dan yang ketiga, korang kena komen apa-apa je dekat bawah ni lebih daripada 5 patah perkataan. Tapi 2 ni, antara like dan subscribe ni aku tak tahu lah sama ada korang buat ke tak. Aku harap korang buat lah. Tapi yang komen ni adalah penentu untuk korang dapat ataupun tak.
Dan dia punya pengumuman ataupun pemenang dia aku akan umumkan pada hari raya, dan aku akan post barang tu kepada korang pada hari raya. Apa yang korang dapat adalah earphone ni, termasuk dia punya wire ni sekali. Jadi sekian itu saja untuk video kali ini. Kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe aku punya channel. Dan jumpa lagi di video yang akan datang. See ya.